Hai, Assalamualaikum semua. Kepada mereka yang baru saja sampai ke channel ni, selamat datang. Dan kepada mereka yang telah lama support channel ini, terima kasih dan selamat datang kembali. So, hari ni selamat hari Jumaat, selamat berpuasa, selamat menyambut Ramadan menuju ke Syawal. Kita ada beberapa hari je lagi nak menuju ke Syawal. Masih lagi lah kita berpuasa kan. So hari ni saya nak bercerita tentang perkara-perkara yang membuatkan saya sebagai ibu, perkara-perkara yang membuatkan ibu itu panik ataupun confused. Okay, boleh kita campurkan dua-dua lah. Okay, kalau dalam menjaga baby ni, terutamanya untuk orang-orang yang first mom experience ni, banyaklah benda yang kita tak tahu. Even kalau kita baca, banyak benda kita baca, tapi bila datang kepada praktikal, kita ada juga rasa confident tak confident. Kita rasa macam, betul ke apa yang aku buat ni? Apa yang aku buat ni salah ke? Dan sebagainya. Okay, perkara pertama yang buatkan saya rasa panik, nak cepat-cepat tengok baby, bila baby tu menangis yang tak ingat dunia. Kalau macam baby Arham ni, dia suka menangis. Okay, saya duduk kat PJ, so dia kalau boleh satu PJ kena dengar dia nangis, supaya satu PJ tahu yang dia ada kat rumah. So kita macam, kenapa nangis macam ni, kenapa macam ni, apa yang dah berlaku ni? Masa awal dululah. Sekarang ni kalau dia nangis satu PJ pun kita dah tahu lah sebab apa. So kita akan cepat-cepat dapatkan dia. Kita nak check dia sama ada okey ke tak, dia ni selamat ke, dia ni macam mana kan. Okay, kalau saya tinggal berdua je dengan baby kat rumah, of course lah kadang-kadang saya tinggal dia dekat atas katil. Since dia belum lagi boleh meniarap, bergerak dan juga belum boleh merangkak, belum boleh bangun semua ni, saya tinggal je lah dia atas katil. Tapi kalau tiba-tiba saya duduk kat dapur tu, tiba-tiba dengar dia menjerit kuat tu, of course lah kita akan rasa panik dan kita akan cepat-cepat dapatkan dia. Kadang-kadang bukannya sebab kalau sebab dia lapar semua tu, dah nak tukar lampin semua, kita faham lah. Tapi kadang-kadang kita dah bagi susu, dia pun baru bangun daripada tidur, kita dah tukar lampin dia, kenapa tiba-tiba dia nangis tu? Kalau baby Arham ni, kita datang, rupanya dia nak orang ada dekat dia. Dia tak boleh tinggal seorang. Dia ni suka bersosial. Dia tak nak tinggal seorang. Dia suka orang ramai-ramai dekat dia. Tak kisahlah kalau kita bersembang depan dia, dekat dengan dia, dia akan tidur. Dia akan macam, dia rasa suara-suara tu satu benda yang mendudaikan dia kot. Okay, yang kedua, apa yang membuatkan saya selalu rasa panik, bila dia menangis, tiba-tiba satu ketika, tak, dia senyap. Itu paling saya takut. Sebab saya takut dia jatuh ke, ataupun ada kain ke dekat dia, ataupun dia dah boleh bergerak. Takut dia berbalik badan tu, dia tak boleh bernafas bila hidung dia tertutup dekat kita punya tilam. Okay, tapi Alhamdulillah setakat ni tak pernah jadilah benda-benda macam tu. Cumanya dia kadang-kadang mungkin dia dah menangis kuat tu, dia rasa letih, dia berhenti sekejap. Bila kita datang tak ada apa pun sebenarnya. So kadang-kadang kalau kita angkat tu, dia diam lah. Of course dia akan diam. Tapi kadang-kadang kalau kita tinggalkan dia balik semula, dia akan nangis balik lah. Okay. Yang ketiga, apabila kita bagi susu, lepas tu dia tersedak. Itu pun membuatkan saya sebagai ibu rasa panik lah, takut kalau berlaku apa-apa dekat dia. So saya rasa saya pernah cakap benda ni dalam video yang lepas. Kalau baby tu tersedak, jangan angkat dia terus tegak macam tu, tak boleh. So kita kena letak dia mengiring dan kita gosok-gosoklah belakang dia, atau tepuk-tepuklah perlahan badan dia tu. Okay, seterusnya, yang keempat, bila kita pakaikan dia pampers, saya akan pastikan pampers dia ni kemas lah. Tak adalah ketat sangat, tapi kemas lah supaya tak bocor. Sebab kadang-kadang baby Arham ni, kalau pampers dia longgar, sama ada dia keluar ikut celah-celah paha, dia punya hasil buangan tu, ataupun dia keluar ikut atas dekat pinggang ni. So saya akan ketatkan. Kadang-kadang kalau mood dia tak baik, bila pakai pampers ni, dia suka nangis. So kita rasa macam, aku buat ni ketat sangat ke, pedih ke, macam tu. Okay, yang seterusnya, bila kita dululah, masa mula-mula dulu, bila kita lap mulut dia, dia suka buat bunyi macam tu.
ataupun macam macam tu. Okay, masa tu kita fikir, kenapa kita just pegang bibir je, kita bukan pegang dalam mulut dia, tapi kenapa dia macam nak muntah? Adakah kain kita termasuk dalam mulut ke dan sebagainya. Rupa-rupanya bila saya baca, baby ni pada awal kelahiran tu dia memang akan rasa nak muntah, walaupun kita punya tangan tu masuk sikit je, tak dalam pun. Kalau kita orang dewasa, kalau kita masukkan barang sampai ke tekak baru kita rasa nak muntah. Tapi kalau baby, kita masukkan sikit barang pun dia akan rasa nak muntah. Tapi saya tak tahu kenapa Arham bila saya lap mulut dia pun dia buat macam tu. Adakah dia memang nak muntah juga, ataupun dia saja tunjukkan reaksi yang dia tak suka kita lap mulut tu dengan keadaan macam tu. Tapi dia memang tak suka orang lap mulut dia lah. Kalau kita lap mulut dia tu, kadang-kadang dia marah, kadang-kadang dia tepis ataupun dia geleng-geleng kepala dia, tak nak bagi kita pegang mulut dia tu. Okay. Dan seterusnya bila kita bagi dia susu, dia nangis. Bila susu masuk je dia nangis. Itu yang kadang-kadang mungkin susu kita terpanas sangat ke, macam tu. Tapi selalunya Arham ni susu tu, dia susu sejuk pun dia tak nak. Bila kita letak susu tu suam, mungkin suam tu lebih sikit daripada yang dia nak, dia akan nangis lah. Dia rasa panas kot. Jadi satu lagi, bila kita pakaikan dia baju, Arham suka nangis waktu kita pakaikan dia baju. Saya tak faham kenapa dia suka nangis waktu saya pakaikan dia baju. Adakah dia tak suka pakai baju ke macam mana? Takkan saya nak biarkan dia pakai pampers, dia tak pakai baju. So saya paling takut bila nak masukkan tangan dia tu, bila dia lawan kita kan. Kalau dia lembutkan tangan dia, kita tarik dia ikut naik ke atas tu okey. Tapi kadang-kadang bila dia lawan kita, baju tu akan jadi ketat kan, sebab dia tak betul-betul lipat tangan dia, akan jadi ketat. Masa tu kita akan rasa takut lah, sebab tangan dia lembut, tangan dia kecil lagi dan lembut kan, tulang baby ni. Kita takut lah kalau kita tarik-tarik kan tercabut tangan dia. Bukan tercabut lah, maksud saya dia macam takut dia terseliur ataupun patah ke kan, crack ke kan, macam tu. So itu adalah antara perkara yang membuatkan saya sebagai ibu rasa panik, ataupun rasa confused, ataupun rasa aku buat tak betul ke? Kenapa anak aku macam ni? Kenapa anak aku buat macam ni? Adakah saya salah dan sebagainya. So kalau ada apa-apa yang you all boleh kongsikan, tolonglah tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.